Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan teruskan perbincangan kita mengenai ayat-ayat yang bermula dengan seruan Ya ayyuhallazina amanu. Untuk kali ini surah Al-Anfal ayat 24 dan 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Surah Al-Anfal ayat 24 dan 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seperti mana yang kita sedia maklum, Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka yang beriman. Setelah seruan tersebut, Allah akan memberikan sama ada arahan ataupun tegahan ataupun larangan bagi orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman, laksanakan. Di dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah. Istajibu bermaksud jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala. Istajibu bermaksud taatlah apabila sampai kepada mereka arahan, sampai kepada mereka tegahan, sampai kepada mereka sesuatu perintah, maka hendaklah mereka taat. Taat siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi walir rasul. Jawablah, berikanlah ketaatan, berikanlah jawapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu rasul kita semua. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila da'akum, rasul menyeru kalian, lima yuhyikum, terhadap sesuatu perkara yang menghidupkan kalian. Menghidupkan apa? Di sini menghidupkan jiwa kalian, menghidupkan roh kalian, menghidupkan keimanan kalian. Kerana manusia sebenarnya benar-benar hidup apabila jiwanya hidup, benar-benar hidup apabila rohnya hidup, benar-benar hidup apabila ada iman di dalam hati mereka. Maka ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjawab seruan ataupun dakwah. Daripada perkataan dakwah, seruan, ajakan, bahkan perintah dan larangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh ataupun diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesan daripada mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab perintah Allah, menjawab perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faedah dia, kesan dia yuhyikum, iaitu menghidupkan roh kalian, menghidupkan jiwa kalian, menghidupkan keimanan kalian, menyalakan sinar dalam diri kalian. wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa zawjihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ada dua perkara yang disebutkan di sini. Perkara yang pertama adalah
sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala boleh mengubah hati seseorang, kerana hati manusia sebenarnya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita menyangka bahawa kita boleh selamanya menguasai hati kita. Tidak. Sebenarnya hati kita ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang biasa dibaca oleh imam-imam. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Itu di antara doa yang au kama qal, doa yang dipanjatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang membolak, wahai Tuhan, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikkan hati, sabitkan, tetapkan hati di atas agamamu. Ya Allah yang menukar-nukarkan keadaan hati, tetapkan hati ini di atas jalanmu, di atas agamamu, di atas usaha mentaatimu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi amaran bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala boleh memisahkan seseorang dengan hati mereka, boleh mengasingkan seseorang dengan hati mereka. Maksudnya apa? Maksudnya kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita teguran, memberikan kita nasihat, memberikan kita amaran dengan perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. Tetapi apabila seseorang tidak mengendahkan seruan tersebut, tidak mengendahkan pengajaran tersebut, nasihat tersebut, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diperhatikan, apa yang berlaku, tidak memberi kesan kepada mereka, tidak menyebabkan mereka berubah, tidak menyebabkan mereka berfikir, maka sampai masanya hati mereka tidak akan lagi dapat dikuasai oleh mereka. Apa yang berlaku tidak akan lagi memberi kesan kepada hati mereka. Apa yang mereka dengar tidak lagi memberikan kesan kepada hati mereka. Apa yang berlaku di sekeliling mereka tidak akan lagi memberi kesan kepada hati mereka. Itu adalah akibat setelah mereka mengabaikan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu tempoh yang lama, sehingga hati itu menjadi keras dan terpisah daripada diri mereka sendiri. Juga menjadi pengajaran kepada kita bahawasanya yang mustahak adalah hati kita, kerana pada akhirnya hati kita inilah yang mempunyai nilai di sebalik amalan kita. Hati kita inilah yang mempunyai nur di sebalik diri kita. Yang penting bukan zahir kita, tapi yang penting adalah iman kita, niat kita, roh kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi amaran bahawasanya kalau seandainya tidak menjawab seruan Allah Subhanahu wa ta'ala dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua seruan-seruan itu tidak lain dan tidak bukan akan menghidupkan hati manusia, maka kesan buruknya, akibatnya adalah Allah akan pisahkan diri mereka dengan hati mereka. Maknanya hati mereka menjadi keras dan tidak lagi boleh diberi nasihat dan diberi panduan. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ini amaran yang kedua ataupun maklumat yang kedua yang perlu diambil perhatian. Sekiranya tidak menjawab seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah pada akhirnya kalian manusia semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak, dan dihisab dan seterusnya, dimasukkan ke dalam syurga dan juga neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Dan bertakwalah, takutlah, risaulah terhadap fitnah. Fitnah ni maknanya ujian. Fitnah maksudnya ikhtibar ataupun bala. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah.
Yang mana fitnah, sesuatu ujian, sesuatu bala, sesuatu ikhtibar tidak berlaku kepada golongan yang zalim di kalangan kalian semata-mata. Maka di sini difahami bahawasanya seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu fitnah, sesuatu ujian, sesuatu bala, sesuatu hukuman bahkan, maka ia tidak hanya akan mengenai orang-orang yang melakukan kezaliman semata-mata. Sebab tu di dalam agama kita diajarkan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui sejarah yang dilalui oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat, diajarkan untuk mencegah kemungkaran, diajarkan untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Difahami juga bahawasanya sesuatu azab, sesuatu fitnah, sesuatu bala, sesuatu ujian akan berlaku sekiranya umat Islam mula tidak mengendahkan keburukan yang dilakukan oleh sebahagian kecil dari kalangan mereka. Dikatakan juga sekiranya sesuatu keburukan itu, sesuatu syirik, sesuatu musibah ataupun sesuatu perkara yang mungkar dilakukan oleh sebahagian pihak, lalu orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang mengetahui, yang saleh, mengetahui mengenai kemungkaran tersebut, tidak mencegah kemungkaran tersebut, sehingga mungkar yang berlaku itu menjadi sesuatu yang umum, dilakukan oleh ramai pihak ataupun dilakukan secara jelas, secara terang-terangan, maka pada ketika itu akan turun fitnah daripada Allah Subhanahu wa taala, akan turun hukuman dan akan turun ujian dan akan turun bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperingatkan di sini wattaqu, dan risaulah, takutlah terhadap fitnah yang tidak hanya akan terkena kepada mereka yang zalim di kalangan kalian khasah sahaja. Maknanya sekiranya datang fitnah, semua akan menanggung dan menerima fitnah tersebut, ujian tersebut. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat berat hukumannya. Semoga kita semua berusaha sedaya upaya kita untuk menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada di dalam seruan-seruan Allah dan juga seruan-seruan Rasulullah melainkan hal-hal yang akan menghidupkan hati kita, hal-hal yang akan menghidupkan jiwa kita, hal-hal yang akan menjadikan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana pada akhirnya kita tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat.